Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan sesi kuliah Maghrib malam ini menggunakan kitab Imam dan Makmum. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih apa? 170 110 174. Okay, muka surat 110 174. Masalah 174. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah 174, hukum makmum takbiratul ihram sambil duduk pada solat tarawih. Maknanya pada solat sunat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat sunat boleh solat secara duduk walaupun dia mampu berdiri. Jadi kalau dia mampu berdiri, dia boleh solat secara berdiri, dia dapat pahala penuh. Kalau dia mampu berdiri, dia solat duduk, dapat pahala nisful qa'id. Nah, pahala sebahagian daripada nisful qa'im, sebahagian daripada orang yang duduk, yang berdiri. Boleh berdiri tapi solat sunat secara duduk, dapat pahala sebahagian orang berdiri. Boleh duduk tapi solat tidur, dapat pahala sebahagian orang duduk. Dia sentiasa nisfu, sebahagian. Nah, geng Ahmad nisfu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau solat fardu tak boleh. Solat fardu kita nak takbiratul ihram mesti dalam keadaan berdiri tegak. Sambil-sambil nak bangun daripada duduk, imam dah nak rukuk, kita takut tak sempat, kita sambil-sambil bangun takbir Allahu Akbar, tidak sah. Dia kena bangun dulu, duduk berdiri, baru takbir Allahu Akbar. Itu solat fardu. Yang ni cerita dia solat tarawih, artinya solat sunat. Tarawih ni biasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita boleh tengok macam-macam panorama. Tak lama dah. Nah, malam tamu okey lah, malam tamu tak puasa lagi. Sedap 20. Kena malam ke-7, malam ke-8. Imam bangun baca Fatihah, dia tak bangun lagi. Nah, imam masuk surah Alam Nashrah laka sadrak, tak bangun lagi. Dekat nak habis tu. Dekat nak habis dah. Nah, barulah dia mula bangun. Sambil-sambil bangun tu takbir tu Allahu Akbar. Takbir ihram sambil-sambil bangun. Tak apa, sebab solat sunat. Solat fardu jangan amal gitu, tidak sah. Dia kena berdiri tegak dulu. Nah, okey, tengok perbincangan. Macam mana makmum takbiratul ihram sambil duduk pada solat tarawih. Baik, jika bertakbiratul ihram makmum, sedap bahasa, jika makmum bertakbiratul ihram, sedap sikit macam tu.
di belakang imam solat tarawih secara duduk, bukan imam duduk, dia tu duduk. Kerana takut dia luput rukuk serta imamnya. Sebab imam dekat-dekat nak rukuk, dia tak takbir lagi. Bila dia bangun, nah kalau dia bangun, dia takut imam sami Allahu liman hamidah, tak dapat kena tambah lah pula. Jadi dia takbir dulu sambil-sambil duduk, sebab solat sunat boleh duduk. Bila imam dah rukuk, dia tak nak bangun. Kalau dia bangun takut imam sami Allahu liman hamidah, maka dia pun takbir waktu masa duduk tu. Allahu akbar. Aku solat tarawih 2 rakaat ikut imam masa duduk. Baik, jika dia takbiratul ihram secara berdiri, maka adakah, ulang balik ya. Jika bertakbiratul ihram makmum di belakang imam solat tarawih secara duduk kerana takut dia luput rukuk serta imamnya. Jika dia takbiratul ihram secara berdiri, mana kalau dia berdiri takut luput, takut tak sempat. Bahasa ni nak kena tengok molek, bahasa lama, ataupun dia terjemah bahasa Arab jadi kita Melayu susah nak faham. Maka adakah demikian itu terlebih afdal daripada takbiratul ihram secara berdiri serta luputnya 1 rakaat? Baik, saya ulang semula. Nah, seorang makmum solat tarawih dia sedang duduk kepenatan rakaat yang ke-16, maksud yang ke-18 penat ni. Imam dah baca Fatihah habis, dia tak boleh bangun lagi, dia penat. Sampailah imam baca surah habis dah pun dia tak bangun lagi, imam rukuk. Bila imam rukuk, kalau dia bangun, imam pun sami Allahu liman hamidah, dia lupa rakaat. Maka dia takbir sambil duduk. Dia takbir sambil duduk, maka dia rukuk dalam keadaan masa dia duduk tu lah, untuk dapatkan rakaat itu. Jadi mana lebih afdal? Dia takbir ratul ihram waktu dia duduk untuk mendapatkan rakaat dengan imam, ataupun dia berdiri bertakbir ratul ihram secara berdiri tetapi dia tidak dapat rakaat bersama imam. Makna dia nak tanya mana lebih afdal, takbiratul ihram duduk dengan takbiratul ihram berdiri. Kalau dia takbiratul ihram masa duduk, dia dapat rakaat. Kalau dia takbir masa berdiri, dia tak dapat. Maka mana lebih afdal, takbir masa duduk atau takbir masa berdiri tapi luput rakaat? Jawab Cik Nasir. Jawab. Jangan jawab aku tak cari. La ilaha. Jangan tengok kita ke dak. Kena lagu tu dia ni. Malam tak ikut malam tu dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi soalan kita tanya, dia tak jawab lagi. Cik Nasir jangan jawab awal. Menurut pendapat yang terpilih, bahawa takbiratul ihram sambil duduk kemudian rukuk, ia sambil duduk juga. Kerana mendapati imam pada rukuk, kemudian apabila imamnya bangun berdiri, yakni qiyam, kepada rakaat yang kedua, maka ia pun bangun berdiri sertanya imamnya. Makna pendapat terpilih boleh buat gitu. Nah, boleh dia takbir sambil duduk dulu, kemudian dia rukuk dalam keadaan duduk. Nanti imam sujud, dia pun sujud lah. Imam duduk antara 2 sujud, dia pun duduk antara 2 sujud. Imam sujud kedua, dia sujud kedua. Imam bangun ke rakaat yang kedua, dia pun bangun ke rakaat yang kedua. Cuma takbir hak tadi sahaja duduk. Boleh. Lebih afdal lah maksud daripada dia bangun tiba-tiba hilang rakaat, nanti kena tambah. Maka lebih afdal dia takbir duduk, sebab solat sunat boleh duduk. Jadi tak ada masalah kenapa kita marah kata imam tahajud baca panjang. Solat tahajud, solat malam ni, solat yang nama dia qiyam, dia panggil qiyamul lail. Dia tak panggil ruku'ul lail, dia tak panggil sujudul lail. Solat kita ada 3 bahagian. Yang pertama berdiri tu Arab kata qiyam. Kemudian kita rukuk, kemudian kita sujud, ada 3 tu. Kenapa disebut qiyamul lail di waktu malam, tak sebut sujudul lail, tak sebut ruku'ul lail? Sebab qiyamul lail dia qiyam tu lebih lama. Di solat malam ni dia sunat qiyam tu lebih lama. Nak bagi lama bukan duduk saja baca ayat lah. Mana baca ayat bagi panjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau boleh satu surah Yasin tu habis untuk 1 rakaat saja. Itu qiyamul lail. Cik Nasir macam mana qiyamul lail? Kuliah juga. Tu zuhur, tu asar.
Dia mulai kuliah juga. Tak hafal, buka Quran, tak ada masalah. Solat sunat, solat fardu jangan buka lah, walaupun boleh. Dah tak elok baca hak kita ingat lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi baca banyak. Bila imam baca banyak duk bising, masuk mesyuarat agung. Apa sampai masuk mesyuarat agung? Duduklah kalau hang tak larat diri kan solat fardu pun, solat sunnah. Biar pi imam nak baca satu juzuk sekalipun, kita duduk, dia yang teruk, dia berdiri tu. Tu jangan saya marah tak apa. Jangan saya wakil hak marah tu imam bersolat tahajud panjang. Hang sadok pergilah. Solat kat rumah. Payah, semua nak komen. Bukan sini, Pak lain, Australia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, solat sunat tak apa. Kita tak layak diri, duduk lah, bukan wajib diri pun. Nah, begitu. Jadi kena faham lah solat sunat dan solat fardu. Baik, oleh kerana dia solat sunat tarawih, maka dia boleh saja takbir atau ihram dalam duduk. Nanti lepas dia sujud kedua, imam bangun, dia pun bangun bersama imam. Tak ada masalah. Jangan buat benda ni dalam solat fardu, tak boleh. Kalau kita boleh diri lah, tak boleh beri cerita lain. Baik, selesai. 175 kita skip lah, sebab dia tak ada kaitan dengan solat jamaah imam dan makmum. Yang tu tuan-tuan nak baca sendiri. Pergi 176. Makmum diberi pilih mengikut di antara dua imam yang sedang berjamaah. Masuk satu masjid atau masuk satu surau, ada dua jamaah sedang mendirikan salat. Nah, satu sebelah kanan kita, satu di sebelah kiri kita. Jadi kita nak pilih jamaah yang mana satu. Itu persoalan dia. Nah, di makmum diberi pilih mengikut di antara dua imam yang sedang berjamaah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebelum kita baca tajuk ni, persoalan dia, bolehkah solat dua imam? Dua imam bukan kata satu solat tu dua imam, bukan macam tu. Tak akan berlakulah satu solat dua imam gitu. Ada imam nombor satu, imam nombor dua, dua-dua jadi imam. Imam nombor satu takbir sampai Fatihah. Imam nombor dua rukuk sampai sujud. Kemudian bangun qiyam pula imam nombor satu balik sampai surah. Lepas tu rukuk imam nombor dua. Boleh gitu tak jadi? Takkan berlaku itu. Jangan bayangkan solat dua imam ni, imam ada dua orang depan. Tidak. Solat dua imam ada dua jamaah. Satu jamaah ni ada satu imam, satu jamaah ni ada satu imam. Boleh ke begitu? Persoalan dia. Sebelum kita masuk pada boleh pilih ni, dia kena baca hak tu dulu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dulu ini isu besar. Solat dua imam dulu ni isu besar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab dia menyebabkan perpecahan ummah. Sebab tu Islam tak benarkan sekali-kali kita solat jamaah tu imam ada dua. Maksud satu jamaah sini, satu jamaah sini. Sebab dia nampak macam pecah. Kumpulan A ikut imam dia, kumpulan B ikut imam dia. Pecah ha? Islam dia suruh datang masjid untuk perpaduan, bukan perpecahan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, ada isu besar dulu. Baik, dia gini. Dia tengok masjid ataupun tempat solat. Ni nama dia Masjid Jami'. Nah, Masjid Jami' itu masjid yang didirikan solat jamaah dan juga solat Jumaat. Dan di bawah Masjid Agama Islam Negeri. Dan imam dia dilantik oleh Jabatan Mufti ataupun Sultan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ini nama dia masjid yang rasmi. Masjid yang solat jamaah dan solat Jumaat ada imam ratib. Imam ratib arti imam dilantik oleh kerajaan yang memerintah. Kemudian dia ada AJK dia. Kalau masjid tu macam ni, nama dia Masjid Jami'. Masjid yang rasmi. Masjid yang macam ni tak boleh ada dua imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sama ada sebelum imam menunaikan solat fardu, mana-mana fardu lah. Sebelum imam solat tak boleh mana-mana jamaah nak solat dulu. Contoh ni malam maghrib isyak ni. Maghrib isyak kadang-kadang ustaz dia ambil masa 5-16 minit. Ada 2-3 orang dia datang singgah nak solat isyak, tapi masjid tak habis lagi. Isyak masuk dah. Ustaz duk ngajak hari.
tambah lagi 10 minit, tambah lagi 15 minit, mereka nak cepat. Maka mereka solat kat luar tu berjamaah. Tak boleh, makruh. Selagi imam masjid, masjid ni masjid yang rasmi, yang ada dilantik, ada imam ratib dia. Tak boleh mana-mana kumpulan pandai-pandai buat solat jamaah dulu daripada imam rawatib ataupun pengganti imam pada malam itu ataupun pada waktu itu. Sebelum dia solat, tak boleh mana-mana orang solat dulu jamaah. Makruh ni tak dapat pahala jamaah. Kalau kita berhenti mana-mana masjid, imam masjid tu tak solat lagi sebab ustaz duk jaga kuliah. Biasa gitulah. Waktu lain tak ada lah kuliah. Dia maghrib ada kuliah. Jadi saya jumpa kuliah Zuhur. Ayahlah. Lepas Ramadan dia ada. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati kita pun kuliah lepas Zuhur, bukan sebelum Zuhur. Kalau kita berhenti masjid tu belum solat lagi isyak tu, contoh. Kita tak boleh solat jamaah isyak. Makruh. Tak dapat pahala jamaah. Pergi solat seorang-seorang. Atau kedudukan dia. Tak boleh, contoh. Ataupun serentak dengan dia solat. Imam iqamat untuk solat, kita datang, kita solat qasar. Malah ikut imam dia tamam. Kita ada 2-3 orang, kita buat di luar sana. Jamaah lain, kita nak buat qasar dan jamaah. Imam buat solat tamam isyak. Tak boleh, makruh. Tak dapat pahala jamaah. Ataupun selepas dia selesai menunaikan solat fardu jamaah, dah habis dah, tak boleh juga ada jamaah lain yang buat solat jamaah di masjid tu. Yang tak boleh ahli qaryah lah. Kita hak on the way dalam perjalanan musafir, kita berhenti solat tak ada hal. Masjid tu habis solat zuhur dah, pukul 2 dah, pukul 2.30 kita sampai, habis orang balik semua dah. Kita boleh solat jamaah kalau kita ni 2-3 orang. Ahli qaryah tu tak boleh. Dia akan nampak perpecahan. Mungkin mereka tak suka dengan imam solat dulu. Lepas azan, iqamat semua, imam solat dulu dengan geng-geng dia. Habis imam solat, imam balik semua, mereka baru datang buat jamaah kedua. Ahli qaryah yang sama. Boleh cakap saya? No, it isn't. Lama tak sebut. Tak boleh. Ini nama dia perpecahan. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, mana hak kedua buat tu makruh, tak dapat pahala jemaah. Lebih baik hang solat di rumah seorang-seorang. Nampak? Islam tak bagi. Di masjid yang rasmi, yang ada imam ratib, ada AJK dan sebagainya. Adapun masjid al-matruk, masjid al-matruk ini masjid yang di tepi-tepi jalan. Maksudnya macam surau-surau di pejabat, RNR, nah, yang kita duduk berhenti salat itu, dia tidak ada imam ratib, dia tidak ada AJK apa-apa, diurus oleh pihak yang berkewajipan urus dia lah. Dia bukan di bawah majlis agama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu pun kalau solat hak awal tu, solat berjamaah lah. Biasanya yang solat di RNR, biasanya lah semua orang musafir. Mungkin kita boleh tolak yang menyaga di situ, itu pun kalau rumah dia dekat. Kalau rumah dia jauh, dia juga musafir, dia juga solat musafir. Nah, jarang kita nak jumpa RNR ni orang solat tamam. Banyakkan dia adalah qasar dan jamak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hak solat pertama belum masuk tu, kalau boleh buat jamaah lah. Dah habis itu dah, datang hak ni dia bawa anak dia 3 orang, dia solat sana. Hak ni bawa 3 orang kawan ikut buat solat sini, yang tu tak apa dah. Baik itu masjid matruk, tapi hak elok buat secara berjamaah sama-sama. Tapi kalau mungkin tidak ada keyakinan antara satu sama lain, hak ni tengok hak ni rambut sampai ke bola bahu, nah, tengok pakai seluar jin, tak apa nak basuh. Jadi tak apa nak yakin nak ikut tu, maka dia buat jamaah dengan puak-puak dia, tak apa. Inilah yang dimaksudkan ni, mana yang boleh buat imam 2. Contoh kita sampai di satu RNR, kita nak masuk solat, ada sebelah ni 5 orang, ada sebelah ni 6 orang, contohlah ada 2 duduk solat jamaah. Dan solat itu solat jahar lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, solat maghrib atau isyak. Jadi kita tak boleh ukur solat zuhur dan asar, sebab permasalahan dia solat yang boleh dia mendengar bacaan imam. Okey, tengok nah.
Jika makmum dapati dua orang imam masing-masing bersolat dengan jamaahnya dan sama sahaja keadaan makmum di dalam berjamaah itu, dan demikian juga keadaan dua orang imam itu sama-sama mempunyai keahlian dalam imamah. Hak ni kena pilih ni, kalau kata hak ni seluar jin, hak ni jubah, elok ikut jubah lah. Hak ni dia tak sama. Nah, janggut sama panjang, jubah sama pendek. Betul je. Hak janggut panjang, jubah dia pendek. Hak janggut pendek, jubah dia panjang, betul? Dia tidak sama. Dia kena stabil kot tu. Baik, melainkan salah seorangnya lambat membaca dan seorang lagi tu cepat membaca. Hak lain sama lah. Kita tak ragu, hak A pun kita rasa tak ragu boleh ikut, imam B pun boleh ikut. Maka kita nak buat pilihan macam mana? Maka kita pilih pada bacaan. Kita dengar hak A, kumpulan A bacaan dia laju, Fatihah dia. Nah, hak B tu dia slow sikit bacaan Fatihah dia. Baik. Oleh kerana demikian, adakah makmum itu disunatkan baginya mengikut imam lambat membaca atau mengikut imam cepat membaca? Jadi kita nak ikut imam hak cepat ke hak lambat? Cik Nasir jawab. Kalau solat tarawih, Cik Nasir nak pilih hak mana? Aku tahu dah, hak cepat lah. Nasihat saya solat tarawih, pilih imam yang lambat. Hak cepat kita letih. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kiranya kita bismillah, dia bismillah, dia kul huwallah, kita Fatihah. Rakaat kedua kul huwallah je, Cik Nasir. Nah, masjid kot kampung lah, dia tak hafal. Dia hak kedua kul huwallah. Hak tamu surah-surah lain, surah berbeza. Hak kedua kul huwallah, kul huwallah. Masuk 16 ke atas, hak tamu tu inna anzalna. Macam tu lah kampung-kampung buat solat dia dulu. Bila dia kul huwallah rakaat kedua, waladdallin, dia tak tunggu sampai makmum baca sekurang-kurang pertengahan. Solat tarawih ni banyak. Kalau solat biasa tunggu sampai dia baca habis. Dia pergi baca dah. Kita bermula Fatihah, kita sampai ihdinas siratal mustaqim, dia rukuk. Kita nak habis. Letih kita. Ya sih. Nah, jadi pilih bacaan yang lambat, artinya yang sederhana. Jangan lambat sangat. Hak 95 jangan ikut. Takut kita pergi sepak punggung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 20 rakaat habis pukul 12 lah. Nah, hak laju sangat jangan juga, letih kita. Hak lambat sangat pun lagi letih. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu hak sederhana lah. Bacaan yang agak laju tapi tak laju sangat dan tak lambat sangat, itulah yang paling baik solat tarawih. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Okey, masuk balik. Dia nak pilih imam baca cepat atau lambat. Berkata Al-Furani di dalam kitab Al-Ibanah, hendaklah ditilik kepada keadaan makmum itu sendiri. Maka tengok dia tu sendirilah, imam makmum tu sendiri. Jika dia seorang yang lambat membaca, maka hendaklah dia mengikut imam lambat membaca. Kalau dia lambat baca Fatihah lah, surah dia tak wajib baca. Solat jahar ni. Maka dia pilihlah imam yang lambat baca. Dan jika dia seorang cepat membaca, maka hendaklah dia mengikut imam cepat membaca. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Furani itu sungguh tepat. Kerana jika dia mengikuti imam yang membaca cepat, nescaya tidak mungkin dia menghabiskan bacaannya di belakang imam itu Fatihah lah. Maka jadilah dia sentiasa masbuk. Masbuk semua rakaat. Rakaat pertama masbuk, kedua masbuk, tiga masbuk, keempat masbuk. Kalau 4 rakaat lah, kita dah baca dulu. Mana? Bila makmum tu baca lambat dan imam baca cepat, dia akan jadi masbuk pada semua sekali. Hak pertama sebab dia tak sempatkan habis Fatihah dia sebab dia baca lambat. Dan dia tak dapat tempo itu, tapi dia tak dapat habis sebab imam baca cepat. Maka dia akan terlewat untuk sujud. Nanti dia bila dah bangun dia sujud, imam dah habis baca surah, imam rukuk, dia paksa rukuk, jadi masbuk lagi. Nah, jadi macam itulah, dia akan jadi masbuk pada semua rakaat. Maka pilihlah imam yang baca cepat. Yang baca lambat kalau dia lambat. Kalau dia bacaan dia cepat, maka dia pilih imam dia cepat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana nak ukur bacaan lambat, cepat dan sederhana? Dulu saya dah cerita dah. Bacaan sederhana 25 ke 27 sekon. Bacaan saya ukur 26 sekon.
Fatihah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bacaan lambat mungkin dia akan ambil 30, 31, 32 second. Itu bacaan lambat. Bacaan laju mungkin dia ambil dalam masa 20, 21, 22 second. Itu ukuran cepat, sederhana, laju. Cik Nasir kumpulan mana? Tak ukur lagi. Tengok-tengok, alhamdulillah. 25 pun 27. 27. Betul kan? Tak percaya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesailah tuan. Okey. Jangan berlaku lah gini. Kalau berlaku kita boleh buat gitu. Boleh pilih imam yang mana kita sesuai dengan kita. Baik, 177. Sunat imam menunggu makmum yang lambat membaca. Okey, yang ni imam kena faqih. Imam kena faqih. Nah, sebab tu syarat utama jadi imam al-faqih. Imam yang faqih artinya memahami selok belok fiqh dalam solat jamaah. Walaupun dia tak faqih dalam bab zakat, tak faqih dalam bab haji, tak erti dia, tapi bab jamaah dia erti A to Z. Itu dinamakan imam yang faqih. Maknanya kalau kita makmum, imam makmum ni dalam kepala dia faqih dia. Faqih tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, okey. Jadi imam tak boleh buat ikut sedat dia, sebab dia sedang jadi imam, bukan dia solat seorang diri di rumah. Dia ada orang ikut belakang. Macam kita bawa bas lah, tuan-tuan. Driver bas, dia tak boleh bawa bas tu suka-suka hati dia. Kecuali dia bawa bas seorang suka hati dia. Dia nak slow ke, dia nak sederhana, dia nak laju tu pulang. Bila dia bawa orang di belakang, dia bawa nyawa orang, bukan nyawa dia saja. Hak belakang tu nyawa juga tu. Kalau bas tu jadi aksiden ataupun apa-apa berlaku, bas tu mati orang belakang, dia berdosa besar. Sebab dialah menyebabkan jadi aksiden, sebab dia laju dan sebagainya, menyebabkan aksiden tadi. Bas okey, teknikal bas okey, brake semua okey, tapi laju dia nak corner tu terbawah. Dia tanggung dosa besar. Kalau 40 orang di belakang, 40 dosa jika dia membunuh mereka itu. Tanggung tu. Bas berhati-hati sikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Atas bas tak ada orang nak bagi tazkirah, ada Cik Nasir? Macam bas Mekah okey. Bas Mekah kita buat umrah dia ada mikrofon semua. Bas Malaysia kena buat apa? Bagi tazkirah okey. Bawa seorang ustaz, setiap bas ada seorang ustaz bagi tazkirah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, suka-suka hati. Dia nak laju ke, dia nak perlahan ke, dia nak kena baring ke, dia nak kena lompat, ikut suka hati dia. Tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, begitulah juga bila dia jadi imam, tak boleh suka-suka, dia tak boleh ukur dia seorang. Dia kena ukur orang belakang. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi ukuran itu adalah ukuran syarak, bukan ukuran nafsu manusia. Baik, disunat imam menunggu makmum yang lambat membaca. Disunatkan bagi imam jika dia mengetahui keadaan makmumnya lambat membaca, bahawa menunggu dia makmumnya dalam qiyam hingga dia sempurna bacaan Fatihahnya. Saya banyak kali ulang benda ni. Nah, tuan-tuan boleh buka mana-mana kitab fiqh. Mazhab Syafi'i ke mazhab tak Syafi'i. Saktah selepas daripada baca Fatihah, sebelum baca surah, yang sempurna dalam mazhab Syafi'i ialah sehingga makmum selesai baca Fatihah. Masalahnya bila ustaz ngajak tu imam lari. Banyak masjid gitu, kecuali masjid derga imam dia tunggu, tapi ustaz Hadi tak larat, dia pun ustaz tak tunggu, tak apa. Ni dah lah imam, dia tidak ustaz, nak start pun tak. Nah, driver taksi ya imam pun. Bukan kita pelekeh dia bawa taksi, tidak. Makna dia tidak ada faqih, tidak fiqh, tidak ada ilmu fiqh dalam bab solat jamaah. Tunggu dengar. Kalau bab lain mungkin tak apa kot, bab lain pun sama juga, dia fardu ain. Bila kita nak baca kitab bab solat, dia tak ada. Nanti bila bahagian imam pun dia tak ada. Nanti dia solat, dia buat hak kita tak bagi buat, dia buat. Sebab dia tak ada. Tu suruh ngaji jangan duduk lari. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, imam hak ustaz apa, dia pergi mengajak masjid lain. Hak tak ustaz tu dia nak buat apa, lari duduk di kewajipan dia duduk masjid. Orang bagi alarm kat dia lari pergi nak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab kita duk mengajak apa nak putus urat Quran.
Nanti jadi imam dia buat benda hak tak boleh. Benda yang makruh. Lepas waladhdallin tunggu sat, tunggu baca bismillah. Bismillah tunggu dia baca surah panjang boleh tahan, surah pendek wal asri inna a'tayna, pendek-pendek. Tapi dia buat saktah pendek saja. Memang sentiasa kita lelah dan penat untuk kita baca Fatihah. Elok kita habis Fatihah, dia habis surah okey lagi. Tapi kalau dia habis surah, kita Fatihah pun tak habis, lagi penat. Inilah imam yang bukan faqih, yang tak layak sebenarnya jadi imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita rasa kita tak layak, kita jangan jadi imam. Imam dilantik, kita lain. Ni kita hak bukan dilantik. Orang lantik kita, hang jadi imam, aku tak boleh, aku tak apa layak. Jangan jadi ya. Hang boleh, aku tak boleh. Hang boleh, aku tak boleh. Hang boleh, aku tak boleh. Lepas tu, solat sendiri ya. Faham jangan sih? Solat sendiri-sendiri. Dah tidak ada yang faqih nak jadi imam, solat sendiri-sendiri. Itu lebih baik. Sampai tahap tu agama. Kita pandai-pandai jadi imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bagi saktah lama, bagi sebab di belakang ada hak lambat dan sebagainya. Tunggu sampai agak-agak habis baru kita baca surah. Tak kira surah kita tu panjang ke pendek, lebih-lebih lagi hak pendek, tunggu dulu. Baru kita baca, barulah solat tu jadi sempurna, jadi aman damai. Hak belakang asal lega bila imam buat macam tu. Baik, itu maksud dia. Bila sunat, maka kalau dia tak buat macam tu, maka makruh. Kalau imam cepat-cepat, lepas waladhdallin, tak tunggu dah makmum Fatihah, dia hentam dah, makruh bagi dia. Berkemungkinan besar dia tidak dapat pahala jemaah. Hati-hati tu imam. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Demikian juga disunatkan bagi imam memanjangkan tasyahud hingga selesai. Hingga selesai dia makmumnya daripadanya, dan memanjangkan sujud dan rukuk jika dia mengetahui makmumnya lambat bergerak hendak bangun bersamanya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, contoh solat rakaat ketiga dan keempat. Kalau solat 4 rakaat, kalau tiga, 1, 2 tak apa. 1, 2 ni imam baca Fatihah, kemudian dia baca surah. Imam baca Fatihah, kemudian dia saktah yang agak lama, makmum baca Fatihah, kemudian dia baca surah. Hak ni tidak jadi masalah. Hak kedua pun sama, dia baca Fatihah, lepas tu dia saktah agak lama, makmum dah habis, dia baca surah, tak ada masalah. Dia akan jadi masalah rakaat yang ketiga. Sama ada solat jahar ataupun solat sir. Solat sir pun sama, walaupun tak bunyi baca. Imam baca Fatihah, nanti dia baca surah. Mana makmum memang ada masa untuk habiskan Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, sama ada solat jahar ataupun solat sir. Tetapi yang akan jadi masalah pada rakaat yang ketiga, juga yang keempat kalau solat 4 rakaat. Sebab tu imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah, dia jadi sama-sama. Bila sama-sama, bila imam tu baca Fatihah laju, nanti dia rukuk cepat, makmum belakang memang tak sempat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka elok imam rakaat yang ketiga dan keempat, sebab sama-sama baca Fatihah saja. Solat jahar pun dia takkan baca kuat, Fatihah tetap sir. Solat jahar sir, solat sir pun sir. Untuk 3 dan 4. Maka bila dia rukuk tu lama akan sikit rukuk. Dah lah tadi dia baca Fatihah, dia tak bagi masa dah, dia terus rukuk. Hak di belakang tu hak lambat baca, dia lelah tu. Rukuk pula sekejap betul, sami Allahu liman hamidah, tak terkejar makmum. Maka 3 dan 4, ingat siapa-siapa nak jadi imam, 3 dan 4 lepas kita baca Fatihah, tak apa kalau kita tak nak tunggu saat pun, kita baca sederhana lah. Bila kita rukuk tu, kita panjangkan di rukuk tu. Meraihkan makmum yang lambat baca tu, biar dia sempat rukuk dengan kita. Lepas tu kita iktidal. Itu nama dia faqih. Imam yang faqih tu syarat nombor 1 jadi imam faqihun. Dia menguasai ilmu macam ni. Dia bukan syarat cuma boleh baca Fatihah dengan betul, kemudian ingat beberapa surah, lebih-lebih lagi ingat surah Sajadah, ingat surah Al-Insan, orang rasa hebat dah jadi imam. Tidak. Dia belum faqih lagi. Kena belajar step by step, satu, macam mana nak jadi imam yang faqih, yang sempurna. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Al-Imam At-Tirmizi telah menakalkan dalam As-Sunan
daripada sebahagian ulama, iaitu disunatkan bagi imam bertasbih 6 kali di dalam rukuk dan sujud supaya makmumnya sempat bertasbih 3 kali di belakangnya. Ni kalau kita baca kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, majoriti kitab fiqh sebut kalau kita jadi imam baca tasbih rukuk dan tasbih sujud 3 kali. Kalau kita solat seorang diri, kita boleh panjangkan, baca 5 boleh, baca 7 boleh, baca 9 boleh, baca 11 boleh. Tasbih rukuk dan sujud kalau kita solat seorang. Kalau kita solat jadi imam, baca 3 kali. Tetapi tengok Al-Imam At-Tirmizi telah menakalkan dalam As-Sunan, kitab Sunan Tirmizi, daripada sebahagian ulama, iaitu disunatkan bagi imam bertasbih 6 kali di dalam rukuk dan sujud supaya makmumnya sempat bertasbih 3 kali di belakangnya. Makna imam tu laju. Bila dia laju sikit, dia tasbih 6 kali. Bila dia tasbih 6 kali, makmum confirm boleh tasbih 3 kali. Kalau imam tasbih 3 kali, makmum berapa kali? Sekali ya. Maka sunat bagi imam memanjangkan rukuk dan sujud dia, tasbih dia ganda 1 kali ganda. Nah, sunat. Hak asal 3 boleh buat 6. Macam tu. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati. Tapi hak seorang dia buat ganji-ganji. 3 kalau dia imam. Kalau seorang pun boleh lah. Tapi dia boleh tambah 5 atau 7 atau 9 atau 11 kalau seorang. Hak imam dia tetap 3, tapi dia buat sekali ganda lagi, 3 lagi, untuk bagi ruang makmum di belakang sempat bertasbih 3 kali. Waktu kalau ada imam makmum yang lambat baca. Sampai tahap tu meraihkan makmum. Okey, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dengan siapa-siapa jadi imam. Walaupun kita tak ada niat nak jadi imam, kita mungkin tidak akan jadi imam bidang terjun tu, Encik Nazir. Kalau kita solat di rumah kita mungkin tak ada masalah. Kalau kita berhenti solat di masjid pukul 3 petang, tak ada orang. Encik Nazir masuk, Allahu Akbar. Habis rakaat pertama, alhamdulillah. Elok naik rakaat kedua, 1 bah mari, sudah. 1 bah mari, Encik Nazir tiba-tiba menjadi imam kali pertama dalam hidupnya. Sebelum tu duduk lari tak pernah jadi imam. Jadi ke masjid tapi tak pernah nak jadi imam. Jadi bila tapi tak pernah jadi imam. Jadi siap tapi tak pernah jadi imam. Tiba-tiba hari tu kena jadi imam. Apa berlaku? Masa sujud dia lari. Berlaku. Nah, tak lari. Duk ni jantung macam nak luruh. Allah Akbar sujud je, bangun slow-slow lari tak kereta. Makmum lama tunggu mana tu imam. Rupanya tu imam lari. Bahaya. Jadi bersedialah kita jadi imam, sebab walaupun kita boleh tolak untuk jadi imam dalam solat biasa, tapi berkemungkinan kita akan jadi imam secara memang tak sengaja jadi imam macam tu. Jadi hati-hati. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Um, pada pendapat saya ada baiknya pada setiap hal bagi imam bahawa menambahkan tasyahud dan tasbih dan bacaan surah sekadar barang yang boleh memberi peluang kepada makmum yang berat lidahnya untuk menghabiskan bacaan yang wajib atasnya atau lebih sedikit. Demikian juga ada baiknya bagi imam melambatkan bacaan dan turun naik bangun supaya sempat diikuti oleh makmum yang tua, yang lemah, yang berat badannya. Selanjutnya berkata Imam Asy-Syafi'i, maka jika dia imam tadi tidak memperbuat demikian, dia kira nak laju je, hanya dia melakukan perbuatannya dengan secara ringan, ringkas-ringkas sahaja, maka aku berpendapat, kata Imam Syafi'i, aku berpendapat makruh perbuatan itu. Jadi bagi Syafi'i perbuatan dia adalah makruh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i, imam jenis ni dia tak dapatlah pahala jemaah. Sebab dia melakukan perkara yang makruh dalam solat jemaah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bukan mudah. Kalau kita tak ngaji, kita rasa mudah jadi imam. Bila kita mengaji, kita rasa payah sebenarnya jadi imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab tu Imam Syafi'i kata, lagi aku mengaji, aku merasakan aku bodoh. Lagi aku mengaji, makin rasa bodoh. Lagi aku mengaji, makin rasa bodoh.
Sebenarnya mengaji ni menyebabkan kita pandai lagi mengaji, lagi pandai, lagi mengaji, lagi pandai. Sebab apa Imam Syafi'i kita lagi mengaji rasa macam bodoh, lagi mengaji rasa macam bodoh? Sebab bila kita mengaji rupanya banyak benda kita tak tahu. Masa kita tak mengaji kita rasa tahu semua. Bila kita mengaji, oh tak, yang ni lagu ni, oh tak tahu. Maka kita merasakan kita bodoh lah sebab tak tahu. Tu maksud dia. Nah, mengaji tu kita akan lebih pandai sebenarnya, tapi maksud dia bila dia mengaji banyak benda dia rasa baru tahu, itulah dia rasa dia makin bodoh. Maksud tapi sebenarnya makin pandai. Macam tu. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai untuk 177 sunat imam menunggu makmum yang lambat membaca. Seterusnya. Hukum imam solat Jumaat memberi salam di luar waktu. Ni bab solat Jumaat lah. Baik, apabila imam memberi salam daripada solat Jumaat di luar waktunya, maknanya masuk tu asar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa solat Jumaat? Solat apa pun dia afdal di awal waktu. Solat apa pun. Lebih-lebih lagi berjamaah di masjid. Tak ada orang buat solat jamaah tu di akhir waktu. Nah, tidak akan berlaku lah. Tapi dia akan berlaku pada solat Jumaat. Sebab dia dah syarat-syarat dia. Solat biasa tak ada syarat. Fardu zuhur, 2 orang boleh dah. Imam dengan Bilal. Nah, lepas Bilal azan solat sunat, ada imam dengan Bilal. Boleh dah solat jamaah daripada 2 orang. Dia tak perlu tunggu sampai dekat-dekat nak masuk asar. Dia tak akan berlaku. Solat Jumaat mazhab Syafi'i dia kena 40. Dah Jumaat masuk dah baru ada 20 orang. Tak boleh solat. Selagi mana ada waktu dia tunggu datang pula lepas 10 minit seorang, lepas 20 minit seorang. Dekat-dekat nak masuk asar tu 4:30. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, asar kau apa macam ni? 4:49. Tu lah 57 oh. Dekat nak masuk asar, makna dia boleh lepas khutbah secara ringkas. Lepas tu solat secara ringkas, nah dia boleh sempat. Tiba-tiba buat macam tu, elok assalamualaikum warahmatullahi tu memang masuk asar dah. Contoh bunyi ti kalau ada macam tu lah. Sebab tak ada orang nak azan sebab duduk solat. Masjid lain tak tahulah. Kalau masjid kita nak azan, kat mana tengah duduk solat? Mungkin ada tanda-tanda masuk tu. Contoh kita bunyi alam, mudah zaman kita ni. Elok dia innaka hamidum majid. Jangan. Masuk asar dah tu. Tak salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk asar. Apa berlaku macam tu? Kalau macam tu apa akan jadi? Nah, okey. Mana dia memberi salam daripada solat Jumaat di luar waktunya, masuk asar dah. Maka lupuklah Jumaat itu, tak dapat. Nah, tak dapat solat Jumaat sebab syarat solat Jumaat mesti dalam waktu zuhur. Jika sekiranya solat di pertengahan solat Jumaat itu, bukan sampai bagi salam, di pertengahan solat Jumaat sudah masuk waktu asar, maka tak dapat solat Jumaat itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, apa berlaku bila tak dapat? Dan wajiblah atas mereka hak solat Jumaat tadi qada zuhur sebagai membina bukan sebagai memulakan. Yakni terus tambah 2 rakaat sebagai qada solat zuhur tanpa memulakan takbiratul ihram. Nah, tengah-tengah solat Allahu Akbar masuk waktu asar. Tak kiralah dengan azan ke dengan tanda alam dan sebagainya. Masuk waktu asar, maka sambung terus. Solat itu dia dah jadi zuhur qada, sebab di luar waktu nama dia qada zuhur, teruskan. Tapi tak jadi solat Jumaat, dia jadi qada. Hak terakhir sekali kalau dia bagi salam sudah masuk asar, Assalamualaikum tak apa, kum tu baru ti tak apa lagi, sebab kum setakat kum sahaja. Tapi assalamu ti dah masuk asar. Assalamu alaikum. Makna imam tak boleh berhenti ya. Imam tak boleh berhenti, imam nak terus bangun ke rakaat 3 dan sampai rakaat keempat baru bagi salam. Jadi zuhur yang diqadakan.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, tak berlaku gini, tak berlaku dekat kita. Dan tak berlaku di tempat kita. Nah, dia mungkin berlaku di tempat lain. Dan kebetulan kita pergi tempat tu. Kita tak tahu benda ni berlaku. Jadi ilmu mesti dibelajar terlebih dahulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tak tahu kawasan kita bukan kawasan banjir. Tapi kena berenang tu kena pandai kok. Walaupun bukan kawasan banjir, tapi tiba-tiba banjir boleh berlaku, kita belajar dah berenang. Tu jangan say. Lepas tu boleh berenang. Tak pandai berenang jangan buat rumah tepi sungai. Aku pandai sebab tu rumah tepi sungai. Yang saya nak. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian macam tu. Dan jika imam memberi salam di dalam waktunya dan sebahagian memberi salam di luarnya. Masa imam bagi salam ada waktu Assalamualaikum warahmatullahi ada lagi. Lepas imam bagi salam dia nak kedua pula Assalamualaikum ti. Makmum tunggu imam bagi salam dulu. Nah, yang kedua. Elok imam bagi salam kedua tak sempat makmum nak bagi salam. Masuk waktu asar. Imam lepas dah, makmum tak lepas. Okey, dan jika imam memberi salam di dalam waktunya dan sebahagian memberi salam di luarnya, makmum. Jika bilangan mereka 40 orang maka sahlah Jumaat. Mana imam lepas ada lagi 39 orang syarat sah Jumaat ada cukup sempurna, sempat bagi salam bersama imam 40 tu maka solat tu sah. Solat Jumaat tu sah. Dan ada pun makmum yang memberi salam di luar waktunya maka batallah Jumaat mereka. Makmum tak sempat bagi salam yang pertama dalam waktu zuhur maka batallah solat. Bila batal dia kena bangun tambah dua. Dia kena bangun sebab tidak dapat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini bagi solat Jumaat syarat dia macam tu. Kena sampai bagi salam tu, kena sampai bagi salam masih berada dalam waktu zuhur. Kalau sebahagian solat di waktu lain maka tidak sah, kena buat zuhur. Solat lain tak apa. Solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib, solat isyak, solat subuh, dia tak pakai kaedah ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia tidak sama. Nah, solat lain pakai kaedah hadis Nabi, man adraka raka'atan faqad adraka as-salah. Siapa yang dapat satu rakaat maka dia telah mendapat solat waktu itu. Syarat dia satu rakaat. Ini pendapat jumhur ulama, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Maknanya kalau kita solat zuhur contoh di akhir kita terlewat sebab bukan sengaja lah. Jangan sengaja lewat. Sampai peringkat hujung waktu. Nah, dia tak ramai. Dia afdal solat di awal waktu. Dan kita boleh melewatkan. Janji kita yakin kita sempat solat. Tiba-tiba kita mati waktu itu, tak berdosa. Sebab waktu solat dia muasak, dia luas. Selagi mana tidak habis dia boleh solat. Walaupun dia masuk dah solat, dia tak tahu nak hati, sehat. Nah, bawa kereta nanti kita berhenti. Elok-elok corner, boom accident mati situ. Tak berdosa. Sebab waktu tak habis lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak ni cerita dia tertidur, bangun tu lewat dah. Cepat-cepat ambil wuduk, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, surah tak baca dah. Rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ataupun Allahu Akbar, elok rukuk. Allahu Akbar. Masuk waktu lain, masuk tu asar. Dapat solat tu. Dapat. Ni bukan Jumaat. Jumaat tak boleh. Jumaat sampai bagi salam mesti dalam waktu Jumaat atau zuhur. Waktu zuhur. Solat lain tak apa. Nah, mana solat lain kalau kita dapat satu rakaat, kemudian hak kedua tu masuk tu asar dah kalau zuhur. Nah, maka kita habiskan solat kita dapat tunai. Tapi lepas kita takbir Allahu Akbar, elok baca Fatihah, Allahu Akbar. Masuk waktu lagi, maka kita belum rukuk, kita tak dapat. Maka solat tu jangan berhenti, teruskan juga, tapi dia jadi qadha. Wajib taubat, wajib istighfar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, mazhab Hanafi dia tak perlu tunggu sampai rukuk. Allahu Akbar, aku solat zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar, masuk asar. Dapat dah solat zuhur. Hanafi. Dia seorang.
Nah, jumhur hak 3 lagi. Kalau dah dapat rukuk rakaat pertama, masuk tu lain, baru dapat. Kalau belum rukuk, sekadar takbir tak dapat. Hanafi dapat. Okey, Cik Nasir nak pakai mazhab mana? Hanafi ke jumhur? Tengok muka macam Hanafi. Kenal lagi. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, pukul 9 nanti. 179 kita tangguhkan, insya-Allah. 2 minggu lagi. Tak sempat kot, minggu depan lah kan. Lepas tu kita puasa. Jadi sekadar itu dulu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan dapat sikit pencerahan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.